A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'. Pertama sekali Cik Man nak ucapkan terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, terima kasih. Ini adalah slot daripada syarikat yang ditaja oleh syarikat Afiat Sinergi. Okey, korang boleh layari Facebook Afiat Sinergi Malaysia untuk pelbagai produk yang menjaga kesihatan dan juga untuk rawatan dan juga perubatan ataupun suplemen makanan tambahan. Baik, tajuk pada malam ini iaitu kanak-kanak dan PDPR. PDPR, bukan PD Porikson tu mandi laut. Sekarang tak boleh dah lockdown. PDPR ini maksudnya stand for PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey? PDPR adalah pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi bila lockdown ni faham-faham je lah. Banyak benda-benda norma baharu yang kita jumpa, yang kita tak pernah jumpa sebelum makcik Siti Corona ni datang. Tapi nak tak nak, kita memang kena alah bisa tegal biasa. Walaupun dulu budak-budak ni yang pergi sekolah malas nak pergi sekolah, tapi bila terpaksa melalui satu norma baru diorang rindu nak pergi sekolah. Tapi nak tak nak memang terpaksa juga menghadap PDPR, iaitu pengajaran dan pembelajaran dari rumah, untuk memastikan kelangsungan dan juga kesinambungan pendidikan dan penyaluran ilmu kepada anak-anak. Ataupun kalau orang tua, mak bapak dia orang work from home, WFH. Okey, bukan WTF, tu lain maksudnya mencarut. Baik, jadi tuan-tuan adik-adik yang ada di hadapan Cik Man sekarang ni, ada tak adik-adik yang di hadapan Cik Man? Ada tak budak sekolah rendah? Tolong bagi tahu sikit, mak bapak yang tengok Cik Man sekarang ni, ada tak anak-anak korang yang sekolah rendah ataupun sekolah menengah ataupun semua ni mak bapak yang dah habis sekolah? Tapi tak apalah. Kalau tak ada budak-budak, tolong pesan kepada budak-budak tentang tajuk yang kita nak kupas sedikit sebanyak dalam tempoh masa setengah jam ini berkenaan dengan PDPR dan kanak-kanak. Bila kita sebut PDPR, maka sudah pastilah dia sinonim dengan penggunaan internet, di mana dia melibatkan menggunakan gadget, kita nak online dan seumpamanya. Walaupun sebenarnya benda-benda yang berkenaan dengan gadget ataupun online ni memang dah biasa sinonim di kalangan anak-anak kita ataupun kanak-kanak ni, sekolah rendah ataupun sekolah menengah ni. Bahkan sebelum adanya PDPR ni, diorang memang lenjan dengan gadget ni, dengan main gamenya, dengan install itu, dengan download yang tu, dengan upload yang tu. Tapi penggunaan internet kali ni yang kita nak bincangkan adalah PDPR. Sesuatu yang mungkin menjadi kebosanan bagi sesetengah daripada remaja ataupun anak-anak yang biasa menggunakan gadget untuk benda-benda yang enjoy ataupun bentuk hiburan seperti main game ataupun melihat YouTube, lagu-lagu dan seumpamanya. Jadi macam mana golongan ibu bapa nak membentuk satu semangat ataupun nak membimbing semangat anak-anak supaya gadget yang selama ini mereka gunakan untuk game ataupun untuk hiburan dan muzik seumpamanya, mereka boleh gunakan dan mereka kena gunakan untuk penerusan pengajian dan juga pembelajaran serta pengajaran untuk meneruskan menuntut ilmu. Senang cerita, sekolah, benda sekolah bawa balik rumah. Senang cerita, payah pula nak menyebutnya. Maknanya budak-budak ni gunakan gadget online, apa benda yang diorang berlaku dekat sekolah tu, diorang gunakan gadget untuk menggantikan perkara-perkara yang berkenaan dengan sekolah. Belajar dekat sekolah tu ganti online. Sudah pasti suatu suasana yang berbeza, yang memberikan kita kelainan dan mungkin menuntut kepada cabaran dan mungkin juga terdedah kepada tekanan. Cik Man katakan PDPR memang ada tekanan, sedikit sebanyak ada tekanan. Sebab apa? Walaupun budak-budak ni, Cik Man sendiri pun kadang-kadang dululah zaman sekolah malas nak pergi ke sekolah, malas nak pergi ke kelas. Tetapi apabila sekolah melalui saluran internet, belajar melalui internet ataupun online, dia ada cabaran yang lain, di mana kita terpaksa bawa suasana sekolah bercampur dengan suasana rumah yang sepatutnya suasana rumah tu kita buat hal di rumah. Sebagai contohlah, walaupun pergi sekolah itu meletihkan, kena bangun awal, kena jalan kaki, kena naik basikal, kena naik motor, isi minyak dan seumpamanya, kena dengar cikgu menjerit, kena rotan dan seumpamanya, mungkin masuk bilik guru ataupun kena jumpa guru disiplin disebabkan masalah-masalah yang berlaku sepanjang diorang berada di sekolah. Tetapi suasana sekolah itu memberikan diorang semangat. Ada kawan-kawan, ada member-member kepala ataupun satu geng, dan ada waktu rehat, adanya berbual, ada jumpa orang. Sebab fitrah manusia ni memang berjumpa secara face to face.
Sejak turun-temurun zaman berzaman, manusia berjumpa secara face to face. Okey, ada fizikal, sentuhan fizikal, gelak ketawa dan seumpamanya, kita nampak muka. So benda-benda macam ni membantu. Tetapi bila PDPR, okey, bila PDPR ni kita tahu kita buat dekat rumah. Dan kita tahu rumah ada suasananya. Suasana sekolah sebagaimana yang Cik Man sebut tadi tu, bilik guru, guru disiplin, cikgu menjerit, cikgu mengilai, budak-budak mengilai, budak-budak meroyan, budak-budak buat lawatan sambil belajar, cikgu suruh hantar buku pergi ke bilik guru, dia buat lawatan sambil belajar ke jamban, belakang store, tolong makcik kantin. Kan suasana macam tu, suasana yang sesuai untuk sekolah, suasana yang sesuai untuk jiwa budak-budak ataupun warga sekolah. Tetapi apabila suasana jiwa sekolah ini dibawa ke rumah, di mana rumah itu ada suasananya, kita bila balik daripada sekolah mestilah nak tidur baring, nak tengok TV, nak layan itu. Kemudian mak masak dekat dapur dengan adik-adik menangis lagi, dengan ayah bertukang, ataupun mungkin ayah dengan cara dia marah-marah kita, nak lipat baju. Suasana-suasana yang pelbagai yang sesuai dilakukan di rumah, maka sudah bercampur suasana sekolah dengan suasana di rumah. Maka sudah pastinya ada cabaran dan pengorbanan untuk mewujudkan suasana sekolah di rumah, yang rumah itu ada suasananya sendiri. Maka inilah cabaran yang dilalui oleh orang yang melakukan PDPR, terutama di kalangan pelajar untuk pembelajaran, dan juga guru untuk pengajaran, dan juga pekerja-pekerja untuk work from home. Maka di sinilah perlunya pengorbanan dari sudut jiwa, pengorbanan dari sudut akal, pengorbanan dari sudut orang kata bimbingan mak bapak kepada anak-anak, dan anak-anak pun kena raikan juga mak bapak yang work from home. Jadi inilah antara cabaran-cabaran yang berlaku sepanjang kita didatangi oleh pandemik ini. Walau bagaimanapun, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan manusia itu kecuali dengan apa yang dia mampu untuk lakukan. Dulu masa mula-mula COVID-19 datang, mungkin PDPR ini suatu perkara yang susah, kita katakan. Macam mana ni ya Allah, dengan cabaran guru-guru nak tunggu satu kelas masuk lagi. Satu kelas ada 30 orang, tapi yang masuk baru 3 orang. Yang lain alasan sakit perut, yang ni alasan demam, yang ni pula berak, yang ni pula nak makan, yang ni pula terlupa jadual. Itu pengorbanan guru-guru. Jadi mak bapak kepada pelajar-pelajar kena faham kalau guru-guru tak boleh nak menguasai semua pelajar, sebab pelajar-pelajar tu anak korang, anak tuan-tuan dan perempuan. Jadi mak bapak tak boleh nak salah guru-guru yang tak dapat nak buat kelas cukup 30 pelajar tu, sebab anak-anak murid diorang ada dekat rumah masing-masing. Jadi rumah masing-masing siapa yang jaga? Mak bapak lah. Jadi mak bapak kena main peranan. Bila sebut tentang PDPR ni, mak bapak kena main peranan secara praktikal, sebab anak-anak ada dekat rumah. Kalau budak-budak pergi sekolah, guru disiplin ada, malaikat maut, Israel, Munkar Nakir semua ada. Tapi kalau di rumah, mak bapak lah yang selama ni mungkin dia tak faham. Segelintir lah, bukan semua. Ada mak bapak yang faham. Bahkan mak bapak yang menjadi guru pun faham. Jadi ada mak bapak yang tak faham, maka di sinilah mak bapak diminta untuk memberikan kerjasama bagi memastikan keberadaan dan kewujudan serta kehadiran secara online anak-anak tersebut ketika melakukan PDPR. Sama ada budak-budak itu sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Jadi barulah mak bapak tu tahu sedikit sebanyak dapat menghayati walaupun tak sepenuhnya pengorbanan guru-guru melaksanakan PDPR, pembelajaran dan juga pengajaran guru-guru pembelajaran anak-anak murid, bagi memastikan semua anak-anak murid diorang itu duduk online di dalam kelas. So Cik Man nak berkongsi dengan adik-adik semua beberapa adab yang perlu dijaga ketika melakukan PDPR. Okey, ketika melakukan PDPR. Yang pertama, guys, perbaiki niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap kali kita nak buat sesuatu yang baik, apatah lagi untuk menuntut ilmu ni, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang Islam, lelaki dan perempuan. Jadi menuntut ilmu itu adalah perkara yang baik, yang diwajibkan oleh agama, yang difardukan oleh agama. Jadi pastikan setiap perkara yang baik, terutamanya untuk menuntut ilmu ini, kita mesti memastikan niat kita baik. Untuk apa kita menuntut ilmu? Kerana Allah, untuk mendapat keredaan Allah, untuk mengubah diri, untuk membezakan kita daripada kebodohan. Sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah sama tak orang yang bodoh dengan orang yang pandai. Jadi sebelum kita nak buka online ataupun gadget itu, kalau
StreamYard lah. Kalau Google Meet lah. Pastikan benda-benda tu semua ada. Dan ada juga yang melalui Facebook Messenger. So pastikan niat sahaja. Bukan tak perlu nak sebut sahajalah. Pastikan korang semua settingkan niat korang, ini kerana Allah. So bila niat tu kerana Allah, untuk mendapat keredaan Allah, untuk membahagiakan ibu bapa, untuk memberikan kebahagiaan kepada guru-guru semua, untuk berkongsi ilmu dengan kawan-kawan yang tak reti, insya-Allah Allah akan memberikan rahmat dan keredaannya kepada kita semua, sebab kita telah memperbaiki niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, perbaiki niat. Setiap benda bermula dengan niat untuk menentukan kita dapat pahala ataupun dosa. Baik. Kemudian yang kedua, kita kena jaga adab. Kena jaga adab, iaitu kena amanah. Amanah, kalau cikgu kata pukul 9 pagi kita duduk dekat rumah tu, dah semestinya kita tak boleh keluar kat mana sepanjang lockdown. Nak keluar pergi mana? Jadi kau kena jaga waktu tidur korang. Kalau alasan korang tidur tak terbangun pada waktu pagi tu menunjukkan bahawa korang tak jaga waktu tidur korang pada waktu malam. Jangan tidur lewat untuk memastikan kelas, sebab korang banyak subjek yang korang nak PDPR ataupun yang korang nak online. Dan mak bapak, pastikan anak-anak supaya tidur di awal waktu untuk memastikan kelas-kelas mereka yang banyak. Maknanya apa yang berlaku dekat sekolah tu dibawa ke rumah. Jadi korang tak ada waktu lapang sebenarnya kalau musim sekolah ataupun pada hari-hari yang sekolah. Pukul 8 sampai pukul 9, pukul 9 sampai pukul 10, pukul 10 sampai pukul 11. Jadi pastikan kualiti tidur korang supaya korang tak ada alasan untuk bangun lewat ataupun mengantuk sepanjang kelas PDPR dijalankan. Jadi maknanya pastikan jadual ada dan kena amanah. Jangan berlaku khianat. Khianat adalah orang-orang munafik. Antara tanda-tanda khianat, antara tanda-tanda munafik adalah mengkhianati amanah. Jadi amanah mak bapak, amanah mak bapak, ini kita aim kepada mak bapak dulu. Jangan nak marah guru saja. Amanah mak bapak supaya pastikan anak-anak tidur awal. Diorang belum balik, diorang belum kerja, diorang masih lagi dalam pengawasan 100% daripada ibu bapa. Pukul 9 lepas isyak dah terus tidur dah, sebab pukul 6 pagi, 7, 8 pagi nak bangun. Itu amanah ibu bapa. Okey, dan juga kepada anak-anak, pastikan korang sendiri batang tubuh tuan punya badan menjaga amanah untuk menghadiri kelas PDPR. Guru-guru korang dah tunggu awal. Dulu tahun lepas musim pertama COVID-19 ada kes ataupun ada viral, guru yang masuk dulu online tak satu sebatang tubuh ataupun satu haram budak pun tak masuk. Guru dah masuk dah. Tunggu sampai setengah jam ke berapa minit, lama tunggu. Tak ada seorang pun anak murid yang masuk. Akhirnya anak kepada guru tu yang masuk. Dia nak meraihkan ayah dia, mungkin simpati ataupun nak jaga hati ayah. Jadi jangan sampai macam tu dek. Zaman dulu kita cari tok guru, zaman sekarang tok guru pula tertunggu-tunggu. Dah lah sekarang ni kalau sekolah boleh pergi pun, cikgu yang pergi ke kelas, patutnya engkau yang pergi dekat cikgu. Cikgu pula yang turun ataupun naik tangga pergi ke kelas. Zaman sudah berubah. Tapi tak ada masalah lah, cuma memerlukan kepada kerjasama daripada adik-adik. Cik Man, boleh Cik Man tahu tak selalunya kelas PDPR paling awal bermula pukul berapa? Boleh tak Cik Man tahu? Baik, maknanya pelajar kena standby. Kalau boleh masuk awal, jaga amanah. Yang kedua, masuk awal. Walaupun cikgu kata pukul 9, tapi masuklah pukul 8.55. Kau tim serentak. Kalau nak main futsal boleh datang serentak. Kalau nak hiking, panjat gunung, nak pergi beraya konvoi, boleh pula semua tepati waktu. Jadi kalau cikgu kata pukul 9 pagi mula subjek pengajian Islam, maka pukul 8.55 korang dah standby dah, supaya nanti cikgu tak tertunggu-tunggu. Ini sekarang kelas pukul 9, 9.45 baru nak start, sebab nak tunggu 30 pelajar semua datang ataupun masuk online. Kalau nak mula awal, mungkin 10 orang yang dengar, lepas tu nak kena ulang balik. Ada yang tak dapat catch up ataupun ada yang ketinggalan. So pastikan beri kerjasama. Jangan menzalimi guru anda dan jangan menzalimi pelajar-pelajar ataupun rakan-rakan sekelas anda yang datang awal. Jadi masing-masing kena bertimbang rasa, berhati perut. Sebab itu kena datang awal ataupun masuk awal online sebelum waktu yang ditentukan, 5 minit awal, 10 minit awal. Tak ada buat apa-apa pun dekat rumah, dek, mengangkang je dekat rumah tu dek, sarapan mak bapak sediakan. So kau kena bangun, mandi, lepas mayang tu standby online. Pastikan ada wifi, data apa semua tu. Kau main game boleh pula beli data banyak. Jadi itu yang diperlukan. Okey. Yang ketiga, pastikan kamera on. Tapi yang bab kamera on ni Cik Man tak tahu. Kamera on ni Cik Man tak tahu. Ada guru-guru tak dekat sini, diwajibkan tak mereka on kamera? Ataupun kalau tak on pun tak apa ke, macam mana?
Tapi kalau ada ikut setengah guru lah, ada setengah guru yang kata tak perlu on camera. Tapi kalau memang syaratnya untuk on camera, kau kena jaga hati guru on camera lah. Kau ke video call dengan Pak Weng kau dengan balak buaya kau boleh juga pula. Tapi ni nak tunjuk muka dekat cikgu takkan tak boleh kan. Jadi pastikan on camera. Bagi perempuan tu jangan macam serabai mengalahkan hantu apa langsui. Kau mandi elok-elok, kemudian pakai tudung kan. Dia sampai dada je. Kalau kain baju kurung kau tak ada, tak apalah, itu cerita bawah. Sekarang ni yang penting tudung kau kena sempurna lengkap, sebab ada pelajar-pelajar lelaki yang lain. Begitu juga dengan pelajar lelaki, smart, sebab kita nak menuntut ilmu Allah. Walau apa pun subjeknya, walaupun geografi, walaupun apa ni matematik, benda tu semua ilmu daripada Quran. Tolong hormat. Kau kena hormat guru, kau kena hormat ilmu pengetahuan. Dalam Quran Allah sebut qul hal yastawi ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah sama tak orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi walaupun kau belajar matematik, dia bukan pengajian Islam, tetapi itu adalah satu ilmu dan sumber ilmu itu daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi pastikan adik-adik, darjah 1 sampai darjah 6, kemudian tingkatan 1 sampai tingkatan 6 buat kelas PDPR. Buka kamera. Jangan lupa buka kamera. Kalau kau nak video call dengan member-member kau, boleh pula kau buka kamera. Takkanlah tiba-tiba kau tak boleh buka kamera untuk menuntut ilmu. Jadi pastikan itu adab. Jaga hati cikgu kau. Berkat ilmu, insya-Allah Allah akan memudahkan urusan. Kalau kau memudahkan urusan manusia di dunia, maka Allah akan memudahkan urusan kau di dunia dan juga di akhirat. Jangan main-main. Hadis sahih. Baik. Kemudian mak bapak yang anak-anak dia masih kecil, dulu ada kejadian tahun lepas, budak-budak sekolah rendah ke sekolah menengah ke, Cik Man tak pasti, dia online dengan guru, tiba-tiba buka laman web. Buka laman web. Jadi mak bapak pastikan, kalau mak bapak tengah berehat time tu, pastikan mata tu tinjau wajah anak-anak tu kan, ataupun budak-budak yang sedang online tu, supaya diorang tu tak buka. Sebab bila guna online, Bila belajar pakai handset, kita kena faham dekat handset tu lah ada YouTube, dekat handset tu lah ada Bigo, dekat handset tu lah ada koleksi video, ada dekat handset tu ada TikTok, dekat handset tu ada PUBG, dekat handset tu ada ML. Kalau sekolah tak ada handset. Sebab tu sekolah tu walaupun jalan kaki letih, tapi cabaran-cabaran yang godaan-godaan ni tak ada. Tapi dekat rumah ni walaupun tak letih, walaupun tidur baring sambil makan keropok, tapi dia punya godaan-godaan, kandungan yang ada di dalam gadget tersebut, yang itu yang menjadi cabaran kepada pelajar-pelajar. Sebab itulah mak bapak memang kena pastikan adik darjah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai tingkatan 1 dan sampai tingkatan 6, pastikan ketika kelas kau dah baca doa. Kau dah baca doa, tiba-tiba kau nak buka lagu-lagu. Kau dah baca doa, tiba-tiba kau nak buka video yang bukan-bukan. Kau dah baca doa, tiba-tiba kau nak mengkhianati guru kau pergi slide page yang bukan-bukan ataupun page yang lain. Bukan masanya. Walaupun kau nak buka YouTube lagu-lagu nasyid, bukan masanya kau nak slide kepada page yang lain. Kena hormat majlis ilmu walaupun dilakukan secara online. Kau faham ke tidak? Kau SRP ambil tak? Lulus ke tak? Sekolah ke tak? Okey, so pastikan korang semua, pastikan tidak buka page ataupun laman web yang lain sepanjang kelas PDPR ataupun kelas online itu dijalankan. Mak bapak tolong perhatikan. Tapi kadang-kadang ayah rajin perhatikan. Rupa-rupanya cikgu kelas anak ni cantik kan. Mata ayah pun kena jaga juga. Boleh ya? Baik, Seterusnya, adab yang seterusnya, baca doa tu korang tahulah. Baca doa permulaan ke ataupun baca doa penutup. Okey, Cik Man nak kongsi pasal doa ni. Doa ni korang boleh baca doa apa-apa. Kalau tak hafal bahasa Arab pun boleh doa bahasa Melayu. Ya Allah ya Tuhanku. Yang penting doa ni kita khusyuk. Kemudian yang penting doa ni kita benar-benar minta. Adab-adab berdoa, jangan memaksa Allah. Adab-adab berdoa, jangan isti'jal, jangan gelabah, jangan terburu-buru. Ya Allah ya Tuhanku, cepatlah makbulkan doaku. Ya Allah, berilah aku kefahaman. Kenapa tak faham-faham ni? Ya Allah, dah 2 minggu aku doa ni, kenapa kau tak bagi? Biadab namanya, kurang ajar. Kita nak memaksa orang lain, kita nak minta barang daripada mak bapak kita ataupun pada manusia biasa pun orang akan marah dengan kita. Ini kan pula kita nak minta daripada Allah. Maka bila berdoa tu, walaupun kau tak faham bahasa Arab, walaupun kau faham bahasa Arab, yang penting ruh doa, ruh ataupun jiwa kita waktu kita minta kepada Allah tu, pastikan kita juga beradab sopan dengan Allah. Mulakan dengan puji-pujian, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Puji-pujian dan selawat.
dan tutup dengan selawat dan puji-pujian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Dan di tengah-tengahnya tu kau boleh minta Allahumma rabbi syurah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Iaitu minta doa ni, minta supaya Allah lapangkan dada, perbaiki lisan dan seumpamanya. Rabbi yasir wala tu'asir, ya karim, ya Allah permudahkan jangan sukarkan, ya Allah Tuhan yang maha pemurah. Dan selebihnya kalau kau tak hafal bahasa Arab pun kau boleh doa dalam bahasa Melayu. Allah faham semua bahasa termasuk bahasa Korea. Jadi tak ada masalah bab itu. So bila dah baca doa tu, pastikan perjalanan sepanjang korang menggunakan kelas online itu berjalan dengan lancar dan juga penuh adab dan juga amanah dengan guru dan juga ilmu pengetahuan. Jadi adik-adik, kita dalam bab belajar ni, yang pertama sekali selain daripada jaga tidur, korang kena jaga tenaga fizikal juga. Selain daripada jaga tidur, kena jaga juga benda-benda yang membantu kepada tenaga fizikal. Jadi bila berkenaan dengan tenaga fizikal ni, korang kena makan, jaga makan. Kulu washrabu min rizqillah. Kulu ya ayuhannas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, ambillah apa-apa yang keluar daripada muka bumi ni, yang terdapat di muka bumi ni, makanan yang halal lagi tayyib. Sebab itu kami di Afiat Sinergi Malaysia mencadangkan kepada adik-adik, nanti Cik Man akan tunjukkan dalam posting semua, tolong boleh consume produk daripada syarikat Afiat Sinergi, antaranya granola crunchy dan juga madu stick. Madu stick. Budak-budak ni mungkin dia payah nak ambil madu botol yang madu botol. Madu, tahu tak madu adik-adik? Darjah ni tahu tak madu? Bukan madu mak engkau. Ni madu yang madu lebah tu. Jadi boleh ambil daripada botol ataupun Afiat Sinergi ada menyediakan, ada menghasilkan untuk adik-adik semua, iaitu madu stick. Diorang suka benda-benda yang macam gula-gula ni kan. Batang, kemudian ada madu stick tu. Dia bentuk macam aiskrim batang ataupun aiskrim asam masin, tapi dia halus kecil, dalam tu ada madu. So diorang suka macam coki-coki, macam coki-coki, lagi halus daripada coki-coki. Jadi pastikan pastikan kepada adik-adik, selain daripada jaga tidur, jaga solat, makanan pun kena jaga. Islam ni bukan duduk dalam masjid sahaja. Islam ni bukan berdoa sahaja, tapi kena praktikkan. Kau doa kepada Allah, ya Allah berikan aku kesihatan yang baik. Engkau pergi melantak macam-macam jajan sampaikan otak engkau tak boleh nak function. Jadi pastikan kau makan benda yang bermanfaat. Dengar, ni adik-adik sekolah, dengar. Kau jangan degil. Ni aku tak ada depan mata kau. Dengar, siapa yang darjah-darjah ni, dengar. Engkau nak masuk syurga, kau dengar mak ayah kau. Kau nak masuk syurga ke tidak? Engkau nak masuk syurga ke tidak? Adik-adik yang darjah 1 sampai darjah 6 ni, kau dengar cakap mak ayah kau. Sebelum mak ayah kau mati, sebelum mak kau mati, ayah kau kahwin lain, kau dengar. Besok ayah dah mati, mak dah mati, baru kau meroyan, menangis sana sini sampai kering tekak. So dengar apa yang mak bapak engkau nasihatkan. Tidur awal, jaga solat dan jaga pemakanan. Faham tak? Ni adik-adik darjah 1 sampai darjah 6. Yang tingkatan 1, tingkatan 6, aku tak boleh lah buat cara macam ni. Tapi kau fikirlah sendiri. Sekarang ni kau boleh lah enjoy. Kau boleh lah tipu-tipu nak khianat. Tapi besok bila kau yang jadi bapak, jadi mak, baru kau tahu langit tinggi rendah. Jadi kau kena faham, maka jaga adab sepanjang kelas pengajian online ini dilaksanakan. Jadi kami di Afiat Sinergi Malaysia, adik-adik semua, mak bapak, tolong perhatikan pemakanan anak-anak. Pergi ke Facebook Afiat Sinergi Malaysia. Facebook Afiat Sinergi Malaysia. Ada macam-macam dekat situ, ya. Ada macam-macam produk seperti granola, bukan geran tanah, granola crunchy. Ini bukan jenis-jenis yang tak berkhasiat, memang berkhasiat, tapi dipersembahkan dalam bentuk yang attract kepada budak-budak. Attract kepada kanak-kanak, enjoy untuk makan. Kemudian ada madu stick dan banyak lagi produk-produk daripada Afiat Sinergi Malaysia yang boleh dikonsumkan oleh semua manusia di peringkat umur. Sebab benda-benda ni semua adalah bahan-bahan Quranik. Madu, kemudian kita ada kurma dan macam-macam lagi produk daripada Afiat Sinergi Malaysia. Jadi adik-adik, tolong, ya, kalau kau sayang mak dengan ayah,
sayang diri sendiri, pastikan jaga hak diri. Allah suruh kita jaga otak kita. Allah suruh kita jaga akal kita. Allah suruh kita jaga kesihatan kita. Besok dekat akhirat, la tazalu qadama abdin, ya, tidak boleh berganjak manusia kecuali setelah ditanya beberapa soalan. Antaranya tentang masa lapang kau buat apa. Sekarang ni lockdown, kau ingat kau boleh duduk seronok-seronok, kau ada amanah, kau pelajar sekolah. Waktu lapang kau kena amanah untuk masuk ke dalam kelas PDPR ataupun kelas online. Nanti Allah tanya, itu khianat. Kalau kau tak masuk, khianat, maka berdosa besar. Engkau telah berlaku khianat, salah satu daripada ciri munafik. Kau telah kurang ajar terhadap guru-guru, dan kau juga telah derhaka kepada mak bapak yang memberikan harapan supaya menjadi seorang pelajar cemerlang. Tetapi Cik Man yakin adik-adik yang mendengar tazkirah online Cik Man ini semuanya anak-anak yang soleh, semuanya anak-anak yang baik, insya-Allah. Bukannya Cik Man tak bagi main game, bukannya Islam tak bagi main game, boleh main game. Tapi maknanya pastikan ada waktu-waktu yang kau peruntukkan untuk berhibur. Ada pun waktu-waktu sebahagian besar dalam hidup engkau adalah untuk menuntut ilmu. Cik Man yang dah tua bangka ni pun, umur dekat 60 ni pun, siang tadi pun Cik Man menggelabah nak dapatkan buku teks. Tahu tak? Ni Cik Man yang dah tua ni pun beli lagi buku teks sebab nak duduk dengan buku teks. Nak menambah lagi ilmu, nak buat revision, nak buat lagi tambahan-tambahan, nak ingat ada benda yang kita lupa. Sebab ilmu ni besok teman kau dalam kubur. Sebelum kau mati, tiap-tiap tahun kau sambut happy birthday to you. Kau kena ingat yang tu happy birthday tu tahun semakin dekat ke kubur. Jadi sebelum adik-adik mati, kadang-kadang mati ni mak bapak dulu mati ataupun adik-adik mati. Besok dalam kubur, yang akan menerangkan kubur kita, yang akan teman kita bukan mak bapak kita. Tak ada PDPR online. Celah mana dalam kubur kau nak online? Jadi sementara hidup ni lah, engkau online lah PDPR dengan cikgu-cikgu engkau. Jadi sebelum kau mati, besok kalau dah mati, yang akan teman amalan, yang akan teman amalan kau. Tapi macam mana nak beramal? Tu yang suruh online PDPR tu, supaya kita jadi pandai. Sebelum mati besok, yang akan teman kita dekat dalam kubur adalah amalan kita. Tapi macam mana nak beramal dekat dunia? Kena menuntut ilmu. Subjek ni, subjek tu, mata pelajaran ni, rukun semayang, rukun solat, apa sahaja yang cikgu ajar, kau masukkan dalam kepala otak engkau. Nanti kau akan boleh praktikkan secara praktikal dengan ikhlas. Kau mati masuk kubur, insya-Allah hasil daripada yang kau dapat sepanjang kau PDPR itu, yang kau praktikkan ilmu sepanjang PDPR itu, ditambahkan pula niat kau ikhlas kerana Allah, maka insya-Allah benda itu akan diubah dalam bentuk amalan ketika kau di dunia. Sebab banyak rajin kau belajar melalui PDPR, maka dekat dalam kubur terang, dek, dekat dalam kubur terang, insya-Allah, ya. Jadi Cik Man yang dah tua, umur Cik Man dekat 60 ni pun, Cik Man pun kelang kabut juga nak meneruskan pencarian ilmu. Cik Man juga, kalau boleh Cik Man nak kembali balik ke zaman sekolah. Cik Man dulu sekolah Ma'had Ahmadi Gemencih tu, seronok duduk asrama dengan kawan kan. Kadang-kadang pergi prep, kadang-kadang tak pergi prep. Tapi Cik Man aku ilah, Cik Man bukanlah pelajar yang terbaik, tapi bila dah keluar daripada sekolah ni, rindu nak pergi sekolah, dek. Adik, Cik Man nak bagi tahu, wahai pelajar-pelajar daripada darjah 1 sampai tingkatan 6, aku nak bagi tahu korang semua, tak payahlah kau meroyan nak keluar sekolah, konon-konon nak kahwin, nak kerja, tak payahlah. Besok bila kau dah kahwin, bila kau dah sesak cari duit kau cepat habis, nak bayar itu, nak bayar ini, baru kau sedar diri, baru kepala otak kau ingat bahawa kenangan yang paling best, zaman yang paling best dalam kehidupan manusia adalah zaman sekolah, zaman ketika menuntut ilmu. Buktinya aku dah rasa benda ni. Dulu zaman sekolah aku tak pergi prep, nak tidur dalam kelas. Kalau boleh cepat-cepat habis sekolah. Rupa-rupanya bila dah habis sekolah ni, zaman berkerjaya ni, konon-konon lah berkerjaya. Kalaulah Tuhan tu boleh bagi pilihan zaman mana yang Cik Man nak kembali, Cik Man akan minta nak kembali ke zaman sekolah. Zaman sekolah lah mak bapak kita garang jaga kita. Zaman sekolah lah warden kita garang jaga kita. Zaman sekolah lah cikgu-cikgu kita garang jaga kita. Jadi untuk akhirnya, jangan lupa adik-adik, ya,
pastikan masuk di dalam PDPR, kelas online, insya-Allah dapat pahala menuntut ilmu. Kemudian jaga makanan, jaga kesihatan, pastikan adik-adik semua memilih makanan yang baik, antaranya boleh jadikan Afiat Sinergi Malaysia sebagai produk-produk pilihan anda. Dan kemudian hormat guru. Hormat guru. Hormat. Jangan nak melawan-lawan yang kurang hajar. Cikgu tu manusia, dia pun ada cabaran dia. Aku walaupun cikgu-cikgu aku selalu marah-marah aku, tapi sampai sekarang aku rindu dia orang. Hormat. Allah bagi pahala. Dan taat kepada ibu bapa. Dia adalah kunci syurga kepada kita. Besok kau akan jadi mak bapak, kalau anak-anak kau kurang hajar, kau rasa apa? Tahu pula engkau tak tahu pula engkau mengamuk kan? Tapi kita sendiri yang kurang hajar dengan guru kita, dengan mak bapak kita. Jadi tolong ya. Tolong pastikan adik-adik semua jangan bersikap acuh tak acuh terhadap proses pembelajaran ilmu. Jumpa lagi pada hari Ahad 9 suku malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.